Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, bertemu kita lagi dalam ulang kaji SPM Subjek Sains. So, part kedua hari itu sampai soalan 25. Hari ini kita cuba habiskan. So, soalan yang ke-26 tentang nutrisi, tentang macam mana nak kira kalori. So, dalam tingkatan 5, bab yang kedua. Jadual 2 menunjukkan nilai kalori bagi 3 kelas makanan. Kita ada karbohidrat, protein dan lemak. Karbohidrat untuk bekalkan tenaga, protein untuk membaiki tisu-tisu baru, lemak untuk mengekalkan kita panas, juga untuk mengelakkan daripada kecederaan. Jadi berapakah nilai kalori makanan bagi seorang murid yang makan 8 gram roti, 4 gram telur putih dan 5 gram mentega? Okay, kalau kita tengok yang kolom sebelah kanan ni, dia cakap nilai kalori per gram. So, maksudnya 1 gram karbohidrat 17, protein 1 gram 22, lemak 1 gram 39. Jadi, apa yang awak perlu buat hanya perlu darabkan sahaja. Contoh roti adalah karbohidrat, dia makan 8 gram, 8 darab 17. Tambahkan dengan telur, telur dia makan 4 gram, telur adalah protein, 22 darab 4. Dan butter, butter adalah lemak. So, mentega adalah lemak, 39 darabkan dengan 5. Soalan ni tricky sikit. Sebab apa? Sebab dia tak bagi tahu lemak, karbohidrat dengan protein. Dia cuma bagi tahu jenis makanan. Roti, telur dengan mentega. Awak kena tahulah roti tu apa, telur tu apa, mentega itu apa. Dan bila awak dah darab semua, awak akan dapat 419 kilojoule. So, jawapan dia adalah D, 419 kilojoule. Next, soalan nombor 27. Soalan nombor 27 tanya, antara unsur berikut yang manakah ialah makronutrien? Makronutrien ialah nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang besar. Okay, contohnya adalah hidrogen, oksigen, karbon, nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium dan juga sulfur. So, kat sini contoh makronutrien ialah sulfur. So, jawapannya adalah C. Zinc, besi, kuprum, ini adalah makronutrien. Next, soalan nombor 28. Antara yang berikut yang manakah menyebabkan kesan rumah hijau? Kesan rumah hijau adalah kesan di mana terlalu banyak gas karbon dioksida di udara yang menyebabkan haba tidak boleh dipantulkan ke angkasa lepas, menjadikan kawasan tu lebih panas. Jadi kesannya ialah, untuk soalan nombor 28, kesannya pembakaran bahan api. Bila kita bakar bahan api, banyaklah keluar gas karbon dioksida. Kalau kita tanam lebih banyak pokok, banyaklah gas oksigen, semakin sejuk. Menyembur racun serangga, ini kalau racun aerosol tu boleh menyebabkan lapisan ozon. Melepaskan bahan buangan ke dalam sungai, membunuh hidupan akuatik. So, yang paling betul ialah A. Untuk soalan 29 pula. Soalan 29, fenomena manakah yang disebabkan oleh penggunaan baja kimia dan baja organik yang berlebihan dalam pertanian? Bila keluar soalan tentang baja ni, senang je. Awak kena ingat pasal alga. Nama dia eutrofikasi. Bila baja ni mengalir, bila hari hujan mengalir ke sungai, akan terjadinya pembentukan alga yang tasik tiba-tiba warna hijau tu. Itu adalah proses eutrofikasi. Alga tu menutupi tasik tersebut, sungai tersebut. Hidupan akuatik mati kerana kandungan oksigen dalam air kurang. Cahaya matahari tak boleh sampai dekat dalam air, tak boleh hasilkan oksigen. Ikan pun mati. Sebab itulah lepas proses eutrofikasi ni, lepas 2-3 hari akan bau busuk sebab banyak ikan-ikan dah mati. Soalan nombor 30. Antara yang berikut yang manakah berkaitan dengan kawalan biologi? Kawalan biologi ialah kaedah menggunakan pemangsa semula jadi untuk makan populasi mangsa. Contoh kat kelapa sawit, selalu orang gunakan burung hantu sebab nak makan tikus. Selalu dekat kat mana lagi? Dekat kawasan padi, dia orang gunakan burung hantu ataupun ular untuk makan tikus. So, dalam kes ini,
Menggunakan racun perosak salah, menggunakan baja kimia salah, menggunakan pemangsa betul. Itu adalah kawalan biologi. Kita panggil dia pest control. 31. Antara yang berikut yang manakah sebatian bukan organik? Organik ialah sebatian yang mengandungi karbon dan oksigen. Itu adalah organik. Bukan organik, dia adalah mengandungi selain daripada itu, contohnya logam. So kat sini selain yang bukan organik ialah garam. Jawapannya adalah D, garam. Sebab garam ni adalah gabungan karbon dan unsur lain. Contoh kita ambil garam paling senang, sodium klorida, NaCl. Dia gabungan sodium dengan klorida. So, contoh garam lain apa? Ada banyaklah garam. KCl dan sebagainya. So, garam bukan sebatian karbon. 32. Mengapakah proses pemvulkanan menyebabkan getah asli menjadi lebih kuat dan kenyal? Kita kena tahu pemvulkanan ni apa. Pemvulkanan ni proses di mana getah asli tu dia tambah elemen sulfur untuk jadikannya lebih kuat dan kenyal. Jadi, yang manakah antara berikut betul? Saiz molekul polimer bertambah, tidak, sama sahaja. Wujud rangkaian silang, ini yang betul. Fungsi utama pemvulkanan ni nak buat rangkai silang, di mana atom-atom, kita panggil molekul-molekul getah itu susah nak menggelongsor sebab dah wujudnya rangkaian silang antara molekul polimer. Okey, next. Soalan nombor 33. Apakah bahan kimia yang boleh ditambah pada latex untuk mengekalkan dalam keadaan cecair? Dalam latex, susu getah kita belajar dua. Nak kekalkan dia cecair atau nak kita panggil nak gumpalkan dia. Okay, kalau tak nak gumpalkan dia, nak biar dia dalam keadaan cecair, kita kena tambah amonia. Larutan amonia. Kalau kita tambah asid, dia akan bergumpal. Contohnya asid etanoik. Asid sulfurik orang tak tambah lah sebab asid sulfurik ni kuat sangat. Selalu asid etanoik je. Larutan glukosa ni larutan gula, dia tak ada kena-mengena. So, untuk dalam getah tu supaya dia tidak bergumpal, supaya kekal dalam keadaan cecair, tambahlah larutan amonia. 34. Apakah proses yang digunakan untuk menghasilkan sabun? Saponifikasi. Ingat sabun, ingat saponifikasi. Kalau penyulingan berperingkat ini adalah proses di mana kita nak ekstrak petroleum. Bila dah jumpa petroleum gas asli dalam bawah tanah, kalau boleh siapa yang tengok, siapa yang duduk dekat Terengganu semua tu, ada loji-loji tu, loji petroleum di mana ada menara tinggi, penyulingan berperingkat untuk menapis jenis-jenis petroleum, contohnya diesel, kerosin dan sebagainya. Penampaian proses nak buat alkohol, hidrolisis untuk tambah air kalau tak silap. Okey, soalan 35 tentang prinsip yang kita belajar dalam bab mesin ringkas, dalam bab mesin kenderaan. So, ini kenderaan yang terbang di atas udara. Prinsipnya yang digunakan prinsip Bernoulli. Bernoulli principle. Muncung dia, nampak aerofoil. Apakah daya yang bertindak pada M? Daya M supaya kapal terbang tu boleh bergerak ke hadapan. So, daya dia adalah daya tujah. Daya tujah ialah daya mendorong pesawat untuk bergerak ke hadapan. Daya ini dihasilkan oleh enjin. So, kita ada daya tujah, yang ke atas daya angkat, ke bawah daya graviti, yang ke belakang ni daya seritan. So, ada 4 daya lah yang terlibat. 36. Seorang perempuan memandu kereta dengan laju 20 meter per saat, mengambil masa 10 saat untuk berhenti. Berapakah pecutan kereta itu? Pecutan, cara nak kira dia, hala laju akhir tolak hala laju awal bahagikan dengan masa. So, kat sini dia kata seorang perempuan memandu kereta dengan hala laju 20 meter per saat, mengambil masa 10 saat untuk berhenti. Jadi, hala laju akhir dia nak berhenti kosong. Hala laju awal dia 20.
So, jadi awak boleh buat apa? Seorang perempuan memandu kereta dengan hala laju 20 meter per saat. Mengambil masa 10 saat untuk berhenti. Berapakah pecutan kereta itu? So, 0 tolak 20 bahagikan dengan 10. Jawapannya adalah 2 meter per saat. Jawapannya C. Okay, let's say lah kalau korang tak tahu kan nak bahagi ke nak darab, korang tengok unit dia. Ni soalan siapa yang tak ingat formula lah. Okay, kalau dia bagi awak tengok 20 meter per saat ni ada laju. Poin yang kedua dia bagi adalah masa 10 saat. So, kalau tengok dekat unit, semua unit adalah saat kuasa 2. Maksud dia tak boleh darab. Kalau darab, saat dengan saat per saat ni akan cancel. So, dia kena bahagi. Itu siapa yang tak ingat, dia punya formula. Okay, soalan 37. Raja 18 menunjukkan enjin petrol 4 lejang. Apakah jenis lejang bagi enjin itu? Okay, jadi ni senang je. Awak tengok macam gini. Saya ajar ya. Ada 4 jenis lejang. Pertama, lejang arohan. Dia terjadi apabila injap masuk terbuka. Dalam kes ni tertutup. Nampak ni tertutup. Dalam kes ni hanya injap exhaust dia terbuka. Nampak dia buat anak panah. Okay, kalau lejang arohan, injap masuk mesti terbuka, injap exhaust tertutup. Dan kita ada lejang mampatan. Dua-dua injap tertutup. Dan lejang kuasa. Dua-dua injap tertutup tapi ada apa? Ada spark plug. Ada palam pencucuh yang mengeluarkan api. Dan injap exhaust, apa yang terjadi dekat injap exhaust? Injap exhaust terjadi apabila injap masuk tertutup, injap exhaust terbuka. So kat sini dah tunjuk dah ada anak panah. So exhaust ni terbuka. So sekarang ini adalah lejang exhaust. 37C. Okay, so awak tak payahlah ingat nak tengok omboh ke piston ke. Awak tengok dia punya injap je. Okay, next tengok nombor 38. Sekali kalau jumpa soalan kira-kira ni, jangan pening. Relax dulu. Raja 19 menunjukkan sebuah kereta mainan yang bergerak dari P ke Q. Okay, awak tengok jarak dia P ke Q 30 meter. Maksudnya kereta ni bergerak 30 meter. Berapakah laju kereta itu? Masa dia gerak pukul 10.05 minit. Masa tamat 10.05 minit 10 saat. So maksudnya kereta ni nak gerak 30 meter ambil masa 10 saat je. So bila tanya laju, laju sama dengan jarak bahagikan dengan masa. 30 bahagi 10 saat sama dengan 3 meter per saat. So jawapannya A. Okay, senang je. Tengok masa dia. Okey, 39. Ditunjuk kat sini buah-buahan. Kaedah manakah yang paling sesuai untuk menyimpan makanan tersebut pada masa yang lama? So, pada masa yang lama yang paling sesuai ialah pendinginan. Selalu kan kalau mak kita beli buah-buah semua masuk dalam chiller, bukan masuk dalam freezer. Kalau tak nanti buah-buah tu beku, tak boleh makan. Pengetinan tak sesuai lah. Sebab kalau pengetinan ni banyak vitamin dia akan hilang. Pempasturan ni adalah untuk susu dan jus. Kalau nak buat jus boleh. Kalau nak makan buah ni saja boleh pendinginan. C. B. Jawapannya B. Okay, 40. Apakah tujuan penambahan mononatrium glutamat? MSG. Monosodium glutamat bahasa Inggeris dia. MSG ni yang mak korang masak letak Ajinomoto tu, letak party cube Nor, party cube apa lagi, Maggi. Itu semua MSG dalam makanan. Fungsi utama dia nak menambahkan rasa. 40 jawapannya B. Sebab tu kalau semua masak sedap kalau tambah benda tu. So pergi kepada soalan 41. Raja 21 menunjukkan salah satu bahan kimia yang terdapat dalam makanan. Apakah kesan jika bahan di atas digunakan secara berlebihan? Kita ada zat pewarna. So ada pewarna, macam-macam jenis pewarna. So soalannya kalau guna pewarna ni, kesan buruk dia. So antara jawapannya kemandulan, menjejaskan sistem pencernaan, membatukkan tumbuh besaran dengan kencing manis.
Jadi pewarna ni boleh menyebabkan kemandulan. So hati-hati. Kalau siapa yang suka makan super ring, cikadis tu hati-hati. Yang berwarna-warni tu boleh menyebabkan kemandulan. Okay, next 42. Rajah 22 menunjukkan satu contoh label makanan. Okay, apakah maklumat penting yang perlu ditambah dalam label makanan tersebut? Mengikut Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985. Jadi, kita belajar ada 5 benda yang perlu ditambahkan ke dalam label makanan mengikut Akta Makanan 1983 dan juga Peraturan Makanan 1985. Perkara tersebut ialah kena tambah berat bersih, kena tambah guna sebelum, kena tahu. Lepas tu maklumat ramuan makanan, kena ada nama makanan tu, nama dia apa, nama dia, nama kedai dia, alamat dia apa, kena ada. So kat sini semua dah ada kecuali berat bersih. Tak tahu ni berapa gram kena letak. Harga tak semestinya letak. Harga ni jatuh bukan pada akta ni, dia tak masuk dalam silibus. Harga ni saya rasa termasuk dalam KPDNKK, Kementerian Pengguna, termasuk dalam tu. Harga pun perlu diletakkan tetapi bukan dalam akta ni. Kita tak belajar. Nama makanan dah ada. Nama makanan kan dah ada. Nampak ni, sardin dalam tin. Tu nama makanan dia. Tanda halal walaupun kita negara Islam, tapi dalam Akta Makanan 1983 dan 1955 tidak perlu ada tanda halal. Okay, next 43. Rajah 23 menunjukkan satu rantai panjang yang membentuk molekul kecil. Tengok, daripada panjang jadi kecil ni senang je proses dia. Penyah polimeran. Daripada kecil jadi panjang namanya pempolimeran. So, apakah proses? X. So, seperti yang saya cakap, dia adalah penyah polimeran. Daripada panjang jadi kecil. Pemvulkanan ni proses di mana kita nak buat getah tidak asli, kita tambah sulfur. So selalunya korang akan nampak dia susun-susun atom ada rangkai silang. Pempolimeran daripada kecil jadi besar, dari panjang. Pengesteran, alkohol tambahkan dengan asid, dapatlah ester bau wangi. Okay, 44. Dia tunjuk gambar tayar diperbuat daripada getah. Pernyataan manakah yang betul tentang getah sintetik? So, 44 getah sintetik yang manakah adalah betul? So, yang paling betul ialah kedap udara. So, kalau getah sintetik dia tahan haba yang tinggi. So, dia yang lebih kenyal ni adalah untuk getah asli. Maksud kenyal ni, bila kita tarik dia boleh patah balik. Tu untuk getah asli. Kalau getah sintetik ni, ciri yang lain ni ialah tahan haba, dia adalah tahan hakisan dan juga kedap udara. Dia mampat. So, jawapannya B. Kenapa disalah? Semua getah, tak kisahlah asli ke sintetik ke, dia bukan konduktor haba yang baik. Dia penebat haba yang baik. Kalau besi ke, logam ke, barulah konduktor haba yang baik. Okey, 45. Rajah 25 menunjukkan suis elektrik yang diperbuat daripada plastik. So, antara berikut yang manakah merupakan ciri plastik tersebut? So, ciri plastik tersebut, plastik ni kita belajar ada dua, termoplastik dengan termoset. Benda yang melibatkan elektrik ni mestilah menggunakan plastik termoset. Dia kena tahan haba. So, boleh diacu semula, salah. Kalau plastik termoset, dia tidak boleh diacu semula. Lembut, salah. Mestilah keras. Kalau tak, nanti cair. Ketahanan haba yang tinggi, betul. Kalau dia tak tahan haba, bila elektrik lalu, panas dia akan cair. So, C jawapannya. Tidak mempunyai rangkaian silang, salah. Dia mempunyai rangkai silang untuk termoset. So, ingat, kalau untuk buat perkakasan elektrik, kena pakai plastik termoset. Okey, 46. Antara yang berikut yang manakah monomer bagi persfak? Okey, monomer bagi persfak ialah, untuk soalan 46, ialah metil metakrilat. Kalau etina adalah monomer untuk polyetina. Propina ini polimer ni. Kalau monomer dia, kalau polipropina. Okey. Propina adalah monomer untuk polipropina. Styrena adalah monomer untuk polystyrena. Semua first fact je special. Dia punya monomer dia, nama dia pelik sikit. Metil metakrilat.
Sama juga dengan getah asli. Getah asli, dia punya monomer dia bukan getah asli. Monomer dia lain sikit. Monomer dia kalau tak silap saya isoprena. So untuk getah asli, dia punya monomer dia isoprena. Okey, 47. Dia tunjukkan gambar satu simbol elektrik. Ini adalah transistor. So, transistor ni fungsi dia adalah untuk menguatkan arus elektrik ataupun gelombang radio. So, antara berikut yang manakah betul? Dia adalah yang paling betul untuk 47. Jawapannya ialah C. Meningkatkan amplitude gelombang radio untuk transistor. Menyimpan charge dan menghalang arus terus melaluinya. Kalau menyimpan charge, dia adalah kapasitor. Membenarkan pengaliran arus dalam satu arah. Dalam satu arah ialah diode. Diode membenarkan pengaliran arus dalam satu arah diode. Mengawal magnitude arus dalam liter, ini adalah ammeter. So, simbol dia huruf A. Dia adalah untuk mengawal magnitude arus dalam liter. Okey. Okey, soalan 48. Suatu gelombang dengan frekuensi 600 Hz bergerak pada hala laju 150 meter per saat. Berapakah panjang gelombang itu? So, Hertz ni adalah per saat, S-1. So, kalau awak tak ingat macam mana nak cari formula dia, -1, jawapannya semua meter. Maksud dia frekuensi darab hala laju. So, panjang gelombang ialah frekuensi darab hala laju. 600 darab 150. So, jawapannya, cuba kira berapa jawapannya. Betul ke? Betul ke? Betul tak jawapannya macam itu? So, jawapannya salah. Panjang gelombang ialah hala laju bahagi frekuensi. Okey. Kalau awak darabkan, Hertz ni adalah S-1. Bila awak S-1 darabkan dengan S-1, dia jadi S-2. So, kalau awak tak hafal, awak kena bahagi. Kalau 150 dengan 600 ni, awak kena bahagikan dia. So, panjang gelombang ialah hala laju bahagikan dengan frekuensi. 150 bahagi 600. Sebab Hertz ni per saat. So, awak kena buat macam gini. 150. Tak jelas ya. 150. So, kat sini kita ada meter per saat. So, kita bahagikan dengan 600. Hertz ni sama dengan per saat. So, kat sini siapa yang tak hafal formula boleh cancel. So, 150 bahagi 600. So, jawapannya ialah 0.25 meter. So, jawapannya adalah A. Okay, simple je. Okay, 49/27 menunjukkan sebahagian spektrum elektromagnet. Apakah gelombang R dengan S? Okay, selepas sinar gamma, kita ada gelombang R. So, gelombang R, kalau kita tengok, gelombang R ialah sinar X. Gelombang S selepas ultra ungu ialah cahaya tampak. Cahaya yang kita nampak dekat sekeliling kita. So, kita hanya boleh nampak dekat S je. Visible light, cahaya tampak. Okay, so jawapannya B untuk 49. Okay, 50. Fatimah ingin mendengar radio di dalam kereta namun siaran radio terganggu dan tidak jelas. Bahagian manakah yang menyebabkan masalah ini? So, aerial. Selalu kita akan betulkan aerial lah. Kalau dalam kereta tu, selalu kereta-kereta lama ada yang macam kat luar tu ada macam, korang nampak tak? Dia macam besi tinggi gitu. Itu adalah aerial. So, kena betulkan aerial dia. So, jawapannya D. So, tu je untuk kita punya ulang kaji. So, kita akan sambung ulang kaji pada masa akan datang. Jangan lupa ulang kaji. Bye.